Saya share satu. Saya punya saya dah share ke saya tak share lagi rasanya. Saya kecilkan tu. Okey. Yang kita perlu buat iaitu kita kena buat data analysis. Kita tengok data define, dah buat reliability, kita dah buat normality. Okay, so inilah proses-proses yang kita kena buat. Seterusnya kita adalah ANOVA. Dengan t-test adalah bilangan kumpulan. Kalau kita ada 2, kita kena guna t-test. Kalau kita ada 3, kita tak boleh guna t-test. Kita terpaksa guna ANOVA. Kenapa? Sebab setiap kali kita run data analysis, kita ada error. Kalau kita ada group, kita buat t-test, maknanya kita akan ada beberapa test. Contohnya kita ada antara kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Kalau kita buat t-test, kita kena buat run A, B, AC, BC. Kita ada 3 kali test. So setiap kali test kalau kita ada 5% error, kita buat 3 kali test, kita ada lebih kurang 15% error. Tapi kalau guna dengan ANOVA, kita cuma buat sekali test, kita terus dapat jawapan. So error kita masih kekal lagi 5%. Okey, contohnya bila kita nak guna ANOVA, contohnya I want to compare CGPA among 3 college. I want to compare job satisfaction among departments. So we have departments more than 3. Okay, syarat dia sama saja dengan t-test, IV dia nominal ataupun ordinal dan bilangan dia mesti lebih daripada 2. Contohnya saya nak tengok antara CGPA dengan college. College ada 3, IT, engineering, business. Okey. ANOVA ni dia banyak dia punya syarat ataupun assumption yang kita kena buat. Yang pertama sekali, syarat yang pertama, data DV tu mesti normal distribute. Okay, dan tidak ada no significant outliers sebab bila ada outliers, data kita tak normal. Yang pertama. Yang kedua, variance antara group mesti homogeneity. Maknanya homogenis, maknanya kita compare antara group A dengan group B, mesti compare yang adil. Tapi kalau dia tak adil, sikit tak apa, boleh dimaafkan. Tapi nanti saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buat. Lepas tu kita punya population tu mesti random. Score test variable is random every group, maknanya group A, group B, group C. Antara group itu tidak ada independent. Tapi yang paling penting sekali ialah test yang 1 dan test yang 2 yang kita kena tengok. Okey. Jadi apa yang kita buat? Antara benda yang kita kena check ialah yang pertama yang kita kena check ialah Levene test. Iaitu kita kena test, kita kena ada test of homogeneity of the variant. Sama juga bila kita tengok nilai signifikan, kita kena compare dengan alpha. Kalau dia lebih besar daripada alpha, dia punya mixed assumption. Maknanya dia punya Levene test lepas di mana variance antara group tidak ada beza. Tapi kalau lebih kecil daripada alpha, assumption tu tak lepas. Nanti kita akan tengok macam mana nak cara. Ini teori dia lah. Tempat yang ini dia punya flowchart. Saya rasa saya skip dulu flowchart ni. So step dia sama macam t-test. Kita kena tahu kita punya hypothesis apa. Kita kena tahu kita punya level of confidence. Lepas tu kita kena tahu kita punya
F value dengan significant value. Daripada situ kita boleh compare dengan alpha, sama ada kita nak reject ataupun kita nak accept kita punya hypothesis. Okay. Selalunya step yang pertama kita kena tahu mu ni maknanya mean grup pertama dengan grup kedua dengan grup ketiga dan seterusnya dia tidak ada beza. Maksudnya tidak ada perbezaan di antara grup pertama, grup kedua, grup ini adalah HKO. Tapi kalau ada salah satu saja antara grup tu ada beza, so not all means are equal. So confidence kat sini kita punya alpha value. Lepas tu daripada nilai alpha, kita comparekan dengan nilai F dan nilai signifikan. Dengan nilai signifikan ini kalau dia lebih kecil daripada alpha, dia ada beza. Kalau lebih besar daripada alpha, dia tak ada beza. Okey, ini dia punya teori lah. So kita reject ataupun kita fail to reject. Okey, bila kita tengok dekat table alpha, table ANOVA, kita dapati nilai kat sini lebih kecil daripada alpha, mana ada beza antara mereka. Bila ada beza antara mereka, kita kena pergi kepada next step, iaitu kita kena tengok dekat post hoc test. Tapi sekiranya tidak ada beza, macam contoh kita dapat macam contohnya yang ni 0.07. Dia lebih besar daripada alpha. Bila lebih besar daripada alpha, maknanya antara grup tu tak ada beza. Jadi kita tak payah buat tindakan seterusnya. Okay, masa post hoc ni pula, kita kena pilih sama ada nak guna teki ataupun game forward. So bila nak guna teki, bila nak guna game forward, ialah bergantung kepada nilai assumption ni. Kalau ANOVA kata ada beza, tapi post hoc bila kita buat, sekiranya dia tak memenuhi assumption, kita kena guna game forward. Kalau penuhi assumption, kita kena guna teki. So teori dia lah. Okey, contoh lepas tu bila dekat mana kita nak tengok compare, kita akan tengok dekat table post hoc test. Okey, saya rasa saya pergi terus pada contoh untuk mudahkan kita punya discussion. Contoh dia macam ni. Ini contoh Human Resource Department was conducted a survey to compare job satisfaction among 3 employees group, executive, supervisor and technician. So data gather to get the information about the job satisfaction, and we decide that our alpha is 0.05. 0.05. So what is the hypothesis? Everything, and this doesn't matter. So what we need to do now, we need to know based on this problem, what is the variable involved. Kalau kita tengok dalam soalan ni, apa variable yang terlibat? Ada 2 variable yang terlibat, iaitu job satisfaction dengan employees group. Okay, job satisfaction ni data dia. So macam mana cara kita nak masuk data ni ke dalam SPSS? Yang pertama sekali ialah kita kena define. So kita ada 2 variable saja, X dengan Y. X ialah job satisfaction. Y adalah employees group. Employees group ni ada berapa? Ada 3 group. Ada executive, ada supervisor, ada technician. So kita nominate value dia. 1, 2, 3. So ini adalah data ni nominal value. Saya silap ni, saya tak letak nominal. Okay. So kita pun masuklah data kita. Ini kita key in data X, 34 dia group 1. 34 dan 24 dia group 2. Ni dia group 2. Masuk semua. Kita buat dalam satu kolom. Kolom yang kedua ni adalah menunjukkan dia punya group. So macam contoh sahabat kita tadi, kalau dia ada pasal nyamuk tu, ini semua bakteria nyamuk. Cuma dia ada bakteria pertama, bakteria kedua. Lepas tu hujung ni dia ada bilangan telur nyamuk tu. Okay, dah masuk data, dah siap. Okay, jadi apa tindakan kita ialah sebelum kita run, data yang X ni kita kena check sama ada data ni normal ataupun tak normal. So kita kena buat normality test. So kita dah masuk semua, kita dah save. Okay, katakan kita dah buat normality dah lepas. Okay, sekarang kita pergi kepada S. Kita klik dekat compare, belajar independent dengan pair. Sekarang ni one way ANOVA. Klik one way ANOVA. Bila klik one way ANOVA, dia akan keluar pop-up box macam ni. So seakan-akan independent sample t-test. So job satisfaction yang kita nak tengok sebagai dependent list, employees group sebagai factor. Kita masukkan data kat situ. Kalau independent sample t-test, kita kena define group mana yang kita namakan tu. Tapi untuk ANOVA dia tak perlu. Itu step yang pertama. Step yang seterusnya. Step yang seterusnya ialah kita kena klik dekat post hoc.
Dekat post hoc ni kita kena tick pada dua tempat, iaitu teki dengan game howell. Okey, sekiranya kita punya alpha kita ialah 0.01, kita tukar kat sini. Tapi dalam problem kita ni ialah alpha kita ialah 0.05. Klik continue, klik OK. Okey, sebelum tu kita kena klik satu lagi option. Saya lupa. Klik dekat option untuk kita buat homogeneity test. Kita tick dekat homogeneity test. Kita perlu tick dekat mean plot, kita akan nampak dia punya plot mean. Lepas tu kita tick dekat descriptive. Kita klik continue, kita akan dapat outcome macam ni. Bila kita dapat output, benda yang pertama yang kita kena check ialah kita kena check dekat table ANOVA dahulu. Check kat sini. Kat nilai table ANOVA, kita check dekat mana? Kita check dekat nilai signifikan ni. Okay, kalau nilai ini lebih besar daripada alpha, nilai F 27, nilai signifikan lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau lebih besar, kita tak perlu apa tindakan. Maknanya memang tak ada beza pun antara kumpulan tersebut. Tapi dalam contoh kita ni, apa berlaku? Dia lebih kecil daripada alpha. Oh, dia ada beza antara pelajar, so kita reject HO. HO kata tak ada beza, kita reject tak ada beza. Oh, rupanya dia ada beza. Antara kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan tiga ni ada beza. Cuma kita tak tahu. Beza antara siapa? Antara 1 dengan 2 ke? Antara 1 dengan 3 ke? Ataupun antara 2 dengan 3? Okay, jadi bila kita kata ada beza, kita kena pergi kepada next step. Okay, next step, kita kena check dekat mana? Kita kena check dekat gate homogeneity test. Okay, homogeneity test inilah yang menentukan sama ada kita nak guna game howell atau teki. Okay, kita tengok kat sini. Kalau tengok kat sini, dia adalah mid assumption, lebih besar daripada alpha. Jadi dia adalah mid assumption. Apa yang kita perlu buat, kita kena guna teki. Kalau kita dapati nilai ANOVA tu kosong, tapi kat sini lebih kecil daripada alpha, kita tak boleh guna teki, kita kena guna game howell. Sekarang sebab dia lebih besar daripada alpha, kita boleh guna teki. So kita klik, kita pergi kepada table yang seterusnya. Ini table yang kedua. Table yang ketiga ialah kita kena tengok dekat table multi comparison. So dia ada teki. Sebab saya ni saya tick dalam slide saya buat ni, saya tick dekat teki saja. Tapi kalau kita tick dua-dua macam contoh yang saya tunjuk ni, dekat teki dan juga game howell, dia akan keluar dua table. Yang ni, dia akan ada satu lagi table game howell. Tapi daripada homogeneity test tu kita dapati kita kena refer kepada teki table. Kat mana kita nak refer? Kita kena refer dekat significant value ni. So, tengok dekat significant value. Kalau kita tengok nilai yang lebih kecil daripada alpha, nilai yang lebih besar daripada alpha. Yang warna merah tu dia adalah lebih kecil daripada alpha. Maknanya ada beza. Dari sini kita boleh katakan bahawa dari segi job satisfaction antara eksekutif dengan supervisor ada beza, eksekutif dengan technician ada beza. Tetapi antara supervisor dengan technician tak ada beza sebab dia lebih besar daripada alpha. So kita dah dapat keputusan. Cuma sekarang ni ialah kita kena tengok antara eksekutif dengan supervisor ada beza, siapa lebih tinggi? Siapa lebih tinggi tu dekat mana kita nak refer? Kita kena refer dekat descriptive value. Kita akan tengok nilai mean. Mean mana yang lebih besar? Ataupun kita boleh tengok kepada plot tu. So kita dah tengok ada beza, jadi kita pun okay, so kita boleh buat keputusan eksekutif tak sama dengan supervisor. Tak sama maknanya ada beza lah. Eksekutif juga tak sama dengan technician, ada beza. Tetapi supervisor sama dengan technician, mereka tak ada beza. Okay, jadi kalau kita tengok dekat table, kita browse lagi ke bawah dalam kita punya table output, kita dapati eksekutif adalah paling tinggi sekali job satisfaction. Dan itu sebab apa kalau kita tengok eksekutif dengan supervisor ada beza, eksekutif dengan technician pun ada beza. Tetapi antara supervisor dengan technician tak ada beza. Jadi cara nak tulis report, kita ambil dulu nilai-nilai yang kita perlu, iaitu yang pertama sekali ialah kita kena tulis dia punya HO dia. So HO dia apa? There are no significant difference in job satisfaction among 3 employees group. Ini HO kita. Okay, so daripada nilai-nilai table yang kita ada ni, daripada nilai semua-semua table yang ada dekat SPSS, kita ambil maklumat-maklumat yang diperlukan, kita hasilkan table macam ni.
iaitu nilai grup, berapa orang setiap grup, apa nilai mean every group, apa nilai standard deviation every group, apa nilai F, apa nilai P. Sebab apa nilai P ini yang sama ada kita nak reject HO ataupun tidak. So significant F 0.0 lebih kecil daripada alpha 0.05 kita reject HO. Apa HO kita? No significant difference. Kita reject no significant difference. Apa dia punya jawapan? That is a significant difference. So daripada kita punya post hot test, kita dapati dia different between which group? Executive and supervisor, executive and technician. Antara supervisor dengan technician tak ada beza. So kita dapatkan maklumat-maklumat ini. Jadi cara kita tulis complete report, macam inilah cara kita tulis complete report untuk ANOVA. So ayat yang pertama kita tulis one way ANOVA was conducted to compare job satisfaction among 3 employees group. Apa result dia? There was statistically significant difference between group as determined by one way ANOVA. This is F value. This is a degree of freedom 276 ada dalam table, nanti saya akan tunjuk. P. So the key explain about between which group they are different. And the fourth sentence, what we have to write a general conclusion. So the results show that the job satisfaction among executive more higher compared to supervisor and technician. However, there is no real difference between supervisor and technician. Dah siap. Is okay? Okay kelas? Boleh ke? Boleh Doktor. Betul petang ni? Boleh faham kan? Clear kan? Clear. Senang kan? Okay, katakan saya ada okey ke? Okey. Macam cakap seorang kan? Tak apalah, anggaplah awak dengar. Okey, katakan saya ada, okey, contoh yang kedua. Katakan saya ada macam ni. Agak-agak apa saya nak cari ni? Agak-agak apa saya cari ni? Public speaking skill kan? Saya nak tengok ada beza tak in term of public speaking skill among 3 student group. Engineer, education and communication student. So saya punya alpha saya apa sekarang? 0.01. 0.01. Okey, 0.01. So ini data. Ini nilai untuk pelajar engineering, dia punya score dia, speaking skill. Ini adalah untuk education student, ini untuk communication student. So score dia. Jadi berapa variable yang terlibat dalam saya punya research ni? Ada 2. Iaitu public speaking skill score dengan group student. So DV saya adalah public speaking score dengan IV saya adalah group student. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya kena key in data lah. So saya key in X, Y. So masukkan data macam yang contoh yang tu tadi. Okey, katakan saya dapat output macam ni. Okey. Table yang pertama yang kita kena check table apa? Table ANOVA. Okey. So daripada table ANOVA ni, there is a significant difference or not significant difference? Significant difference because dia bawah daripada 0. No, lagi besar daripada 0. Dia lagi besar. Sebab ingat problem kita punya alpha ialah 0.01. Jadi disebabkan dia adalah lebih besar daripada alpha, jadi kita katakan bahawa untuk score in term of public speaking score antara group student tak ada beza. Tetapi kalau kita guna alpha kita lebih besar, lebih 0.05 apa jadi? Ada beza. Ya, Ada beza kan? Ada beza. So kalau kita tengok kat sini pun, kita tengok 24 macam tak ada beza, tapi antara communication ada beza. Jadi so ini pun memang boleh confirm lah daripada nilai min ni. Tapi disebabkan kita guna alpha kita adalah 0.1, so daripada nilai ni, inilah kita punya outcome kita. Kita punya null hypothesis, there are no significant difference. So daripada nilai-nilai kita dapati lebih besar daripada alpha, kita fail to reject HO. So fail to reject HO, this is HO. So there is no significant difference in public speaking skill among 3 student groups at the 0.01 level of significance. Boleh Boleh faham? Boleh faham betul. Boleh faham. Simple. Okey, contoh dia. Okey, kalau contoh saya punya tadi, kalau kita tengok SPSS saya tadi, yang kita tengok saya punya output dulu. Okey. Contohnya ini research saya. Research saya tadi kan.
Kalau kita tengok ini daripada kita dah dapat data, kita dah masuk semua data ni. Okey, antara hipotesis yang saya nak cari, tengok HO4 ni. Di mana dia punya null hypothesis dia, there are no significant difference between education level, certificate, diploma and degree on the mean quality of life. Ataupun HO5 ni, there are no significant difference between job category, support, clerical and managerial mean quality of life. So dua H4 dengan H5 ni saya kena guna ANOVA. Tapi H2, H3 saya ada dua group, saya kena guna t-test. Okey. So saya pergi kepada saya punya data sebab kita nak guna ANOVA. Apa yang kita buat sebenarnya ialah daripada H5 dengan H6 tadi, sebenarnya saya nak rahsiakan table macam ni. Saya nak table, saya ada level of education, saya ada certificate, diploma, degree, saya nak cari nilai M, mean, nilai T, patutnya ada nilai F ni kat sini ni. Bukan nilai T, nilai F. Significant value, job category. Sebab kenapa saya ada T? Sebab saya copy table ni, ANOVA ni, t-test ni. Sebab dia sama, kalau t-test, dia ada dua group je. Yang ni nilai T. Tapi kalau nilai ANOVA, dia bukan nilai T, dia nilai F. Saya betulkan teruslah. Nilai F. Okay. So, kita akan dapat nilai F. Jadi, apa tindakan kita? Kita nak cari nilai-nilai ni. Daripada nilai P ni, kita boleh buat keputusan. Okay, saya stop dulu sharing yang ni. Saya pergi dekat SPSS saya. Share SPSS. Share. Oh, ini data saya. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah, saya nak tengok education level. Ini education level. Saya ada 3 group. So, saya ada group apa? Saya ada bachelor, diploma, saya ada ni. Okey. Jadi, apa yang saya nak buat ialah saya nak tengok antara education level ni ada tak beza in terms of quality of life ni. Yang ni. Okey. Jadi, apa yang saya perlu buat? Step saya yang kena buat simple saja. Saya pergi dekat analysis. Tapi dengan syarat kita dah test tahu normality dia ni. Data ni dah normal belum? Anggaplah dah normal Pergi dekat analysis. Pergi dekat compare mean. Pergi dekat one way ANOVA. So dia akan keluar macam ni. So dia akan ada banyak variable kita. Research kita memang banyak macam ni. So kita tukar kepada variable name. Kita cari yang kita nak analysis, iaitu mean quality of life. Masuk dekat dependent list. Okey, kita nak tengok sebagai faktor apa? Education level. Masuk dekat faktor. Okey, dah siap. Lepas tu kita kena klik dekat push hot test. Push hot test ni kita kena klik dekat dua tempat. Teki dengan game Howell. Sebenarnya kita boleh guna benda-benda lain. Tapi teki ni dikatakan adalah yang paling bagus sekiranya kita nak compare group. Sebenarnya LSD pun boleh, Vifaroni pun boleh, SIDAP pun boleh. Okey, game Howell ni kalau kita dapati kita punya compare tu adalah compare yang tidak adil. Di mana dia punya unequal variant. Kita klik continue. Okey, kita leave it. Kita punya significant level ialah 0.05. Default value, continue. Lepas tu tempat yang seterusnya yang kita kena klik ialah option. Dekat option ni kita kena tick 3 tempat. Descriptive, homogeneity of the variant test dengan means plot. Continue. Kita dah siap, kita klik OK. Dah siap. Okey, sekarang ni saya buka saya punya output. Inilah output yang kita dapat. Apa yang kita dapat. Okey, table mana yang kita kena tengok dahulu? ANOVA. ANOVA table. So kita tengok table ni. Apa nilai dia ANOVA ni? Lebih besar daripada 0.05. Lebih besar daripada 0.05. Jadi apa keputusan kita? No, Tidak ada beza antara mereka. Maknanya level of education tidak mempengaruhi quality of life. Jadi quality of life, level of education tak ada beza. Jadi kita tak perlu tengok table-table lain. Kita ada table-table lain. Sebab kalau kita tengok nilai kat sini pun semua lebih besar daripada alpha. Okey, dah siap satu. Kita tengok yang kedua. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita ambil nilai-nilai ni. Okey, kita ambil nilai-nilai ni. Kita kena
masukkan ke dalam kita punya table tadi. Degree of freedom, mean, everything ni semua masuk kat situ. Okay, nilai mean, standard deviation. Kita copy ni. Kita masuk dekat mana? Kita masuk dekat table yang ni. Yang output saya tadi. Ni saya masuk kat sini. Masuk nilai N, nilai mean, nilai standard deviation, nilai F, nilai P tu. Masuk nilai kat sini. Untuk kita interpret. Okey. Boleh? Okey, sekarang saya tunjuk contoh yang lain yang mungkin dia ada signifikan. Okey, kita yang lain. Okey, ini satu. Bila kita tengok antara education level tak mempengaruhi. Kita tengok yang seterusnya. Kita tengok compare mean. Kita nak tengok antara, kita buang yang ni. Kita nak tengok antara job category. Job category. Sebab job category kita ada 3 juga. Job category. Kita nak tengok antara ni, job category. Job category kita ada 3. Betul. Sebab kita ada managerial, clerical, support. Kita ada 3 group juga. So, kita pergi dekat analyze, compare mean, one way ANOVA, ini education, kita tekan reset. Kalau reset dia akan hilang semua apa yang kita buat tadi. Kita masuk mean, quality words of life, dependent list. Kita cari job category yang ni, job category, masuk dekat situ. Kita klik dekat post hoc, teki, game over, continue, option, descriptive, homogenetics, mean plot, continue, klik OK. Bila kita klik OK, kita pergi dekat kita punya outcome. So sekarang ni kalau kita tengok antara job category in term of quality words of life. Table yang pertama yang kita kena check, table ANOVA. Bila kita tengok ANOVA, apa jadi nilai ni? Lebih kecil daripada alpha, betul? Betul. 0.05. Betul, so ada beza. Oh, memang ada beza lah in term of job category. Siapa lagi bagus, siapa lagi teruk. So kita nak compare. Jadi, kita nak compare, kita ada 2 table kat sini. Kita ada teki dengan, kita kena pergi pada post hoc test. Kita ada teki dengan game howl. Kita kena pilih, kita decide sama ada nak guna teki atau game howl. Siapa yang beritahu, kita kena check dekat table yang ni. Test of homogeneity of the variant. Kalau nilai dekat sini lebih besar daripada alpha, kita guna teki. Sebab dia adalah compare yang adil. Kalau kat sini memang kita tengok dia significant different. Tapi kalau kat sini pun lebih kecil daripada alpha, kita tak boleh guna teki. Kita kena guna game howl. Boleh faham Okay, so dia lebih besar daripada alpha, so kita kena teki. So kita boleh abaikan game howl, kita tengok teki. Okay, kat teki ni kita kena tengok dia beza antara siapa. Kita tengok nilai yang signifikan ni. Kalau kita tengok yang antara support dengan clerical lebih besar daripada alpha, tak ada beza. Support dengan managerial ada beza. Clerical dengan managerial ada beza. So maknanya kita boleh buat keputusan bahawa beza antara managerial dengan clerical, managerial dengan support, tapi support dengan clerical tak ada beza. So kita nak tengok siapa tinggi, kita boleh check dekat table ni. Kita check dekat dia punya plot. So managerial adalah paling tinggi quality words of life. Clerical nombor 2, support nombor 3. Tapi antara support dengan clerical mereka tak ada beza. Semuanya rendah. Jadi kita boleh buat keputusan bahawa lagi tinggi pangkat, lagi tinggilah quality words of life dia. So macam tu lah. Simple saja ANOVA. Boleh? Senang kan? Doktor, bootstrap tu bila kita nak guna? Okey, bootstrap tu kalau data tak cukup. Oh. Kita nak ulang-ulang balik. Ada juga ada cara dia. Oh. Kita boleh guna bootstrap tu. Bootstrap ni dia macam data sikit tapi kita nak analisis juga. Dia macam seolah-olah kita ulang. So kita running dia banyak kali lah. Ya, dia komputer yang akan buatkan. Seolah-olah macam dia buat duplication lah. Adalah tu dia punya belakang formula tu. Tapi jarang sangat orang guna bootstrap tu. Okey, itu ANOVA. Ada soalan tak? Simple kan? Ada soalan tak? Okey, bagus. Kalau tak ada soalan, maknanya fahamlah tu. Betul. Okey, Nak tanya. Boleh. Kan bila kita nak tengok ada significant difference yang demographic data dengan kita punya variables tu kan, domain-domain gitu tu. Okey. Saya nak tanyalah, kadang-kadang
kita sendiri predict yang maybe gender education level tu ada significant difference, tapi sebenarnya Ada. tak ada, tapi lepas tu yang kita tak pilih tu pula yang ada. Macam mana Itu dia ada dua cara lah. Kadang-kadang ada setengah student dia punya risau, dia punya objektif dan dia punya hipotesis yang dia nak cari tu semua tak signifikan. Tapi tiba-tiba yang tak ada dalam objektif dia tu yang signifikan. Jadi apa yang kita buat ialah you tambahlah objektif. Tapi bila you tambah objektif, you kena ada support dengan literature review. Kita jangan kita kena tengoklah orang dah buat research kan. Kenapa kita nak tengok gender? Sebab adalah yang support literature review kita. Kenapa kita nak tengok level of education? Mesti ada support literature review kita. Kenapa kita nak tengok in term of job position dia? Sebab ada literature review dia. Sebab semua yang kita buat tu ataupun kita dah buat literature review, orang lain semua dah buat. Ada satu demographic data lagi dia orang tak buat. So you saja yang buat pun boleh juga. Okey, baik doktor. Terima kasih. Boleh Okay, good. Okay, sekarang ni simple aja. Dapat tu, lepas tu kita tulis. Dia punya cara nak tulis report ni sebenarnya dia dah macam seolah-olah macam satu standard format tau. Kalau apa style, macam itulah style dia. Cuma kita tukar ayat-ayat kat situ je lah kan. Okay, so yang seterusnya yang saya nak tunjuk ialah correlation. Kita dah tengok tadi t-test, kita dah tengok ANOVA, itu adalah kita nak tengok different. Sebenarnya kita ada lagi tool-tools untuk tengok different. Okey, sekarang kita akan pergi kepada Pearson. Pearson iaitu correlation. Kalau kita saya pergi balik kepada saya punya data management ni. Saya nak tengok flowchart tadi. Okey, tak ada flowchart yang ni. Sebelum kita pergi kepada topik yang seterusnya, saya nak share. Okey, ni. So, jadi kalau kita tengok dekat sini, saya punya yang awal-awal tadi, yang mula-mula pagi tadi saya tunjuk yang ni. So, jadi apa yang you perlu buat ialah kita kena tengoklah. So, saya dah cover t-test, saya dah cover ANOVA. So, kita kena buat normality test. Daripada normality test sama ada boleh. Kalau tak boleh buat normal, kita buat transformation. Okay, nanti saya akan tunjuk lepas ni apa formula-formula yang kita boleh buat untuk transform. Sama juga dengan one way ANOVA, kita kena pergi further analysis, kita kena guna is significant, kita pergi pada post hoc test. Okay. Lepas ni kita akan tengok iaitu correlation dengan regression. Bila kita nak pakai correlation, bila kita nak tengok hubungan saja. Kita tak fikirkan DV dengan IV. So, apa yang kita nak share selepas ni ialah iaitu Pearson correlation. Okay, Pearson correlation. Apa itu correlation? Okay, so inilah dia punya objektif lah. So, apa itu correlation adalah we try to study relationship between two variable. Kita cuba tengok hubungan antara dua variable. Contohnya, apa hubungan antara job stress dengan job satisfaction? Apa hubungan antara CGPA dengan matematic test score? So, kita nak tengok hubungan. So, bila kita nak tengok hubungan, ada dua benda yang kita nak tengok sebenarnya. Kita nak tengok berapa kuat hubungan tersebut, macam mana nature hubungan tersebut positif ataupun negatif. Tapi sebelum kita buat hubungan, kita kena pastikan data format itu adalah data format yang betul. Kalau kita nak tengok hubungan antara CGPA dengan mathematics, kedua-dua data ni DV dengan AV mesti kedua-duanya adalah data skill, interval ataupun ratio. Contohnya CGPA dia punya adalah skill interval di mana 0 sampai 4. Mathematic test pun skill ataupun interval daripada 0 sampai 100. So itu syarat dia yang pertama. Syarat dia yang kedua, kedua-dua ni mesti normal. Kalau kita nak guna Pearson. Kalau kita buat normality test, kita dapati salah satu ni tak normal, kita tak boleh guna Pearson. Kita boleh guna Spearman. Lepas tu kita kena tengok juga dia punya linearity relationship.
Yang ni kita buat scatter plot, kita akan tengok dia linear ke dia tak linear. Lepas tu kita kena check juga dia punya outliers. Yang paling penting ialah kita kena check ialah normality lah. Okey. So apa yang kita cuba cari sebenarnya ialah kita cari dua perkara utama. Iaitu kita cari direction dengan strength. Strength ini kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada nilai R. Nilai R. So nilai R ini kita akan dapat nilai antara negatif 1 dengan 1. Kalau lebih rendah daripada kosong, dia punya strength, dia punya direction adalah negatif. Kalau nilai R lebih besar daripada kosong hingga ke 1, dia adalah positif. Apa mana negatif, apa mana positif? Dia punya hubungan. Kalau kita dapat nilai R itu positif, hubungan dia macam ni. Maknanya nilai X makin tinggi, nilai Y makin tinggi. Maknanya hubungan dia adalah positif dan kuat. Kuat itu ada dia punya skill dia. Kalau kita ada hubungan macam ni, maknanya hubungan dia adalah negatif. Makin besar nilai X, makin rendah nilai Y. Makin besar nilai Y, makin kecil nilai X. Macam contoh antara job satisfaction dengan job motivation. Makin tinggi motivation, makin tinggi job satisfaction. Tapi kalau kita tengok antara job stress dengan job satisfaction, takkanlah makin tinggi stress, makin tinggi motivation, makin tinggi satisfaction, dia adalah negatif kan. So kalau kita dapati nilai dia berada di sekitar kosong, dia seolah-olah tidak ada hubungan, no correlation value. So inilah yang selalu kita gunalah. Kalau antara negatif 2 ke 2, dia seolah-olah tak ada hubungan langsung. Tapi kalau point 2 ke point 5, dia adalah weak, point 5 ke point 8, moderate, more than point 8 is strong. Tetapi ini yang rule of thumb lah. Tapi yang selalu dirujuk, ada dua table utama lah. Iaitu kita guna Guilford, rule of thumb, tahun 1972 dia dah guna. Tapi Cohen, tahun 1988, sampai sekarang masih lagi dia orang guna Cohen ni. Saya lebih suka guna Cohen sebab dia ada 3 skill aja. Tapi kalau guna Guilford, dia ada 5 skill. Lebih kecil daripada 2, tak ada hubungan. Kalau antara 2, point 2 dengan point 4, low. Point 4 to point 7, moderate. Point 7 to point 9 is high. Kalau more than point 9 is very high. Tapi Cohen, more than point 5 dah consider strong dah. Kalau point 3 to point 5 is moderate. Tapi kalau less than point 3 is weak. So cara dia kalau kita tengok kan step yang untuk t-test ke ANOVA ke correlation ke, dia punya step sama saja. Kita kena tahu apa dia punya HO, apa dia punya HA, apa dia punya alpha value. Kita tengok nilai significant value, kita tu buat conclusion. So ini kita punya state hypothesis. Kita tengok nilai alpha, kita tengok nilai significant value. Nilai significant value ni kita compare dengan alpha. Kalau lebih kecil kita reject HO. Apa HO? HO kata apa yang kita nak cari sekarang? Hubungan. HO kata tidak ada hubungan antara mereka. Kalau kita reject tidak ada hubungan, maknanya dia ada hubungan antara mereka. Boleh faham Okey, so daripada situ kita boleh tengok sama ada dia positif ataupun dia negatif ataupun dia tak ada hubungan. Okey, seterusnya ialah kita tengok contoh. Kita tengok contoh kat sini. So contohnya adalah data was collected from the random selected sample. We want to determine the relationship between average assignment score dengan test score in the statistics. So ini adalah nilai assignment. Ini adalah cost, kita nak tengok test dia. So secara teori, siapa yang tinggi assignment, mesti dia akan tinggi test. So apa yang kita perlu buat? Kita ada berapa variable sekarang? Ada 2 saja. So kita masukkan nilai X, kita masuk nilai Y. Okey. Lepas tu step yang seterusnya kita masuk nilai X, kita define, lepas define kita masuk data, So, apa yang kita perlu buat? Kita klik dekat analysis, kita klik dekat correlate, kita klik kat bivariate, lepas tu kita ada 2 ni kita masukkan dekat variable ni. Dan kita klik dekat Pearson. Bila kita tick kat Pearson, kita klik OK, dia akan dapat outcome macam ni. So, dekat mana kita kena tengok? Kita kena tengok nilai kat sini. Kalau lebih kecil daripada alpha, oh dia ada hubungan. Maknanya assignment dengan test ada hubungan. Berapa kuat? Kita kena tengok dekat nilai atas dia. Ini adalah nilai R. Kalau kita tengok ini adalah 0.8. Dan nilai dia adalah positif. Maknanya dia adalah hubungan yang kuat dan positif. Macam mana kata kuat? Berdasarkan kepada Cohen, 0.5 above
they are strong. So kita tengoklah the nature of the relationship, there is positive and high relationship between score and test. So cara ini kita punya interpretation lah. Cara kita tulis report simple saja. Ini cara kita tulis report. A Pearson product moment correlation coefficient was computed to assess relationship between average assignment and test. There was a positive correlation between two variables, R value and value. How many data we have? P value. So based on the P value, our conclusion, there was a statistically significant correlate between every assignment test and a statistics test. It was a strong and positive. Strong and positive based on the R value. So we can say that increase in average assignment will correlate with the increase of test score in the statistic. Simple saja. Untuk correlation, simple saja. Ada apa soalan? Contohnya saya ada data saya ni, data SPSS saya tadi. Ni. Okay, contohnya ni. Kalau kita tengok kan, kita dah kira nilai mean general well-being, kita dah nilai mean job satisfaction, kita dah kira control at work, working condition, quality works of life. Jadi kita boleh tengok hubungan antara mereka ni. Kita boleh tengok satu-satu ataupun kita boleh buat serentak. Okay, contoh saya nak tengok general well-being ni ada hubungan tak dengan control at work, working condition ataupun quality works of life. Cara dia simple saja. Cara dia ialah, ingat sebelum kita buat apa-apa, kita kena buat normality test. So sekarang saya ulang sekali lagi macam mana nak buat normality test. Pergi dekat descriptive statistic, pergi dekat explore, mana yang kita nak ukur? Mean dengan quality works of life. So kita masuk kat sini, mean general well-being kat dependent list, quality works of life dependent list. Kita nak ukur. Kita klik dekat plot, kita tick normality plot, histogram. Klik continue. Okay, option. Kalau kita nak exclude kalau missing data, kalau tak ada tak payah, kita klik OK. So, bila kita klik OK, okay, sekarang saya share output dia. So bila saya share ini, tu step yang pertama kita kena explore dulu, nak tengok sama ada dia normal ke tak normal. So kita tengok general well-being. Okey, lebih kecil daripada berada di antara -1, 1. Okey, normal. Quality works of life. Nilai skewness dia berada di antara -1, 1 normal. Dan bila kita check dekat Harvey-Rowe-Weeks dengan Kramer-Grosjean pun memang betul dia normal. So kalau kita check dekat dia punya QTQ plot pun dia garis lurus. Dia pun scattered. So maknanya in term of normality mereka tak ada masalah. So saya boleh guna Pearson. So saya pergi balik dekat saya punya SPSS. So maknanya normality tak ada isu. Kedua-dua data ni adalah normal. Sekarang ni saya nak tengok dia punya correlation. Apa hubungan di antara general well-being dengan quality works of life. Klik dekat analysis, klik dekat correlate, klik dekat bivariate. Okay, so kita cari variable yang kita nak tengok tadi, iaitu general well-being dengan quality works of life. So kita pastikan kita tick dekat Pearson, tapi SPSS dia akan default Pearson dahulu. Dah siap? Kita klik OK. Bila kita klik OK, kita akan dapat outcome. So, saya pergi dekat outcome. So, ini adalah outcome. Check dekat sini. Kita tengok kat sini. Nilai ini, apa nilai dia? Lebih kecil daripada 0.05. Daripada 0.05. So, maka memang significant. Ada significant difference. Ada significant correlate. How strong? Relationship. Strong Relationship because that is 0.8. Dan positif. So, dah siap. Ini kalau kita buat satu-satu. Sebenarnya kita boleh buat terus serentak. Katakanlah kita nak tengok hubungan, contohnya saya nak tengok hubungan antara semua ni. Semua ni saya nak tengok hubungan GWP dengan ni, saya nak tengok semua hubungan serentak je. Semua ni saya nak tengok hubungan. Boleh tengok. So, kita pergi dekat, sama saja proses dia. Pergi dekat analysis. Pergi dekat correlate, bivariate,
Masukkan semua sekali. Kita akan reset dulu. Masukkan semua sekali. Masukkan semua sekali. Pearson, kata anggaplah semua ni adalah normal. Klik OK. So kita akan dapat table outcome. Saya share dengan awak, iaitu table outcome. So sekarang ni kita dah ada table outcome. So jadi kalau kita tengok kat sini, mana yang signifikan, mana yang tak signifikan. Kalau kita tengok, yang ni signifikan. General well-being. General well-being dengan job career satisfaction signifikan. General well-being dengan control at work signifikan. Control at work. Itu Semua signifikan. signifikan. Tapi ada satu tak signifikan. Yang ni tak signifikan. Iaitu job career satisfaction dengan quality work of life tak signifikan. Tak signifikan. Mana tak ada hubungan. Maknanya quality of life ni tidak dipengaruhi oleh job satisfaction. Mana kalau orang tak puas hati pun tak apa. Betul ke? Macam itulah. Itu persoalan-persoalan yang kita timbul menyebabkan kita terpaksa membuat research lain. Boleh faham Jadi kalau kita dah ada macam ni, kalau saya balik kepada saya punya table output saya yang saya perlukan. Okay, saya pergi share balik table output saya ni. Jadi kalau kita tengok, kita dah buat t-test, kita dah masuk nilai-nilai. Kita dah buat t-test untuk male and female, married status. Kita dah buat ANOVA, education, job category. Kita dah isi. Lepas tu kita, yang ni chi-square saya buat je lah, tapi saya tak ajar ini. Okey, ini correlation. Sebenarnya correlation ini, ada benda lain yang kita boleh tengok. Saya nak tengok, ada kaitan umur tak dengan quality work of life? Ada kaitan tak bilangan kereta dimiliki antara quality work of life? Berapa lama dia tenant, how long dia work in terms of quality work of life? General well-being tadi kita dah tengok semua dah. Semua signifikan. Tapi job career satisfaction dia tak signifikan. Kita masuk je nilai-nilai ni. So, semua ni kita dah ada table, jadi kita dah tahu apa yang kita nak cari. Is it okay? Ada soalan? Senang kan? Okey, doktor. Senang saja. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada topik kita yang terakhir. Second last, iaitu Nak tanya katakan kalau kita dapati data kita tak normal. Kita nak tengok correlation antara A dengan B. Tiba-tiba dia tak normal. Kita nak guna apa? Kita kena guna Spearman. Sama saja. Okay, Spearman sama saja. Okay, ini adalah slide saya yang lama. Dan slide ini saya guna slide daripada saya punya Shifu, Profesor Dr. Bahaman. Rasanya dia dah pencin sekarang kot. Lecturer UPM. Saya belajar dengan dia tahun 2009. So, doktor nak tanya, Okay. Kalau ada missing data macam mana? Kalau ada yang tak Okay. dapat, kita nak correlate ni dengan Yes, dia akan blood hilang. pressure katakan. Betul, dia akan hilang. Dia akan, contohnya, awak nak tengok correlation antara blood pressure dengan apa-apa satu lagi data kan? Tapi ada banyak lopong kan? Ada banyak lopong, tak dapat. Bila banyak lopong, data yang lopong tu dia tak kira. Tak kira. Tapi dia jalan jugalah, dia run juga. Dia jalan juga. Tapi kalau sepatutnya awak ada data 75, disebabkan ada banyak missing data kiri dan kanan tu, katalah you nak tengok antara correlation antara A dengan B. A, you ada semua total data 100. Tapi ada missing yang A data. tu penuh lengkap. A, A lengkap. penuh. Semua ada. Okey. Penuh, B je B tak tak penuh. ada. Dia akan hilang. Penuh. Dia boleh run tapi dia akan hilang. Tapi sebenarnya kita boleh replace nilai missing value tu. Macam mana Kita boleh replace. Kita boleh replace dengan nilai mean. Tak apa, nanti saya akan cerita. Kita ada masa kejap lagi, kita tengok benda-benda tu. Okay? So, untuk Spearman Rule ni pula, ialah dia sama saja dengan Spearman, cuma dia adalah lebih kepada data yang data ordinal, bukan data skill. Ataupun kalau kita nak guna data tu adalah data interval ataupun ratio ataupun skill, salah satu dia tak normal. Maksud saya ordinal ni ialah job kategori saya ada 3. Income
income kategori saya ada 5 kategori. Jadi kita kan ada nombor sequence tu. Saya nak tengok ada hubungan tak antara job kategori dengan income kategori. Dua-dua variable tu adalah variable ordinal. Kita boleh guna spearman. Tapi kalau kita dapati kalau data kita adalah skill, dua-dua skill, tapi salah satu ni tak normal, kita tak boleh guna Pearson. Kita guna spearman juga. Ya. Okey, so dia punya konsep sama saja. Ini pun cerita dia sama saja. Ini slide saya awal-awal. Okey, contoh Contoh dia macam ni. Ini contoh. Kita ada pertandingan poster. Kita ada 10 poster. Lepas tu judge 1 bagi markah. Judge 2 bagi markah. Kita nak tengok antara judge 1 dengan judge 2 ni ada hubungan tak? Maknanya mereka ni profesional tak? Maknanya kalau dia orang profesional dan kalau judge 1 bagi tinggi poster tersebut, judge 2 pun confirm nak bagi tinggi sebab poster tu memang tinggi lah. Tapi kalau judge ni tak profesional, dia dipengaruhi oleh benda lain, kita nampak dia seolah-olah tidak ada hubungan antara mereka. Ini adalah salah satu cara kita menilai judge lah. Maknanya okey, itu kalau kita tengok kan, markah dinilai oleh ataupun diaudit oleh Ernst & Young. Sebenarnya antara benda yang diguna dia tengok macam ni lah. Barulah daripada ni kita kata judge tu tak bias. Sebab antara judge tu bila kita tengok correlation, mereka ada very significant correlate. Okay, jadi sebabkan judge 1, judge 2 termasuk data dan memang kalau daripada data ni kalau kita buat normality test mereka tak normal. Jadi apa yang kita buat ialah kita masuk judge 1, judge 2 data dia. So kita key in data. Ini data judge 1, data judge 2 dan memang kita tahu data dia lah data tak normal. Kita klik dekat analyze, correlate. Cuma apa yang kita perlu buat ialah kita kena tick dekat spearman. Kalau tadi kita tick kat Pearson, kita tick kat spearman. Okey, kita klik continue. Kita akan dapat jawapan sama saja tetapi dia akan keluar satu perkataan dekat sini, non-parametric correlation. Dan dia ada hubungan dia is very strong. It's quite high. Maknanya memang dia orang yang memang profesional. So daripada situ, maka kita boleh kata dia is positive and high leadership. Maknanya very positive. Maknanya judge 1 bagi markah tinggi, judge 2 pun bagi markah tinggi. So, itu je lah cara dia. Okey. Katakan, saya ada data macam ni. Ini data So, ini adalah data X, ini data Y. Saya masukkan dan saya dapat outcome macam ni. Apa keputusan dia? Dia tak ada hubungan. Nampak dia lebih besar daripada alpha. Dan memang bila nilai selalunya bila nilai ni, nilai P ni lebih besar daripada alpha, nilai up secara automatik akan jadi kecil, akan menghampiri nilai kosong. So that is a positive and no relationship. Walaupun ada nilai tapi secara statistik kita boleh katakan mereka tidak ada hubungan. So boleh diabaikanlah hubungan tersebut. No significant relationship between working environment and work commitment. So itu adalah berkenaan dengan correlation. Is okay? Boleh kan? Simple je. Okay. Abang sikit kepada correlation ialah regression. Okay, so saya akan teruskan dengan regression. Regression ini lebih seronok. Simple linear regression. Okay. So share simple linear regression. Mana. Dia banyak sangat buka PowerPoint. Dia tutup sekejap. Share. Okay. Share. Okay, boleh dapat simple linear regression. Saya akan tunjuk simple linear regression saja. Okay, apa bila kita nak guna simple linear regression? Simple linear regression ni adalah kita nak tengok sesuatu hubungan tetapi
kita penting nilai DV dengan nilai IV. Kalau correlation tadi, kita tak tahu pun mana satu IV, mana DV, kita tak concern. Kita cuma nak tengok hubungan je. Tetapi regression ini, kita pentingkan DV dengan IV. So, ini dia punya objektif. So, contoh dia, ialah kita nak predict CGPA based on the test. Kita nak predict height based on the weights. Maknanya, tinggi dia ni dipengaruhi oleh berat tak? Okay, so kita nak tengok predict. So apa yang kita cuba buat ialah kita try to come up with the equation. We know X value, we can predict Y value. Okay, so apa yang kita perlu buat? Dia ada syarat dia. DV mesti skill, IV pun mesti skill. Dan dua-dua ini pun mesti normal distribute, terutamanya DV. Dan DV dengan IV mesti linear relationship, maknanya dia ada hubungan linear. Okay, tapi kalau dia adalah categorical boleh, tapi untuk 2 level saja. Kalau lebih, kita kena buat dia jadi dummy variable. Yang tu saya cerita dalam kelas intermediate. Okay. So apa yang kita cuba buat sebenarnya ialah kita cuba tengok kita punya equation itu okey ke tak okey. Lepas tu kita akan tengok nilai arc dia. Sama ada model tu berapa peratus. Maknanya IV mempengaruhi DV berapa peratus. Berdasarkan pada nilai arc value. Okay, so ini teori panjang. Kita pening je teori panjang. Sekarang kita pergi kepada contoh. Contohnya saya ada isu macam ni. Can we predict mathematics achievement from the grade in the high school? So what I try to identify actually based on the grade at the high school, can I predict the mathematics achievement? So what I try to do, I try to design the equation to predict Y based on the X value. So what we need to do, we need to identify B value and A value. So don't worry, system will identify B value and A value for you. So contoh dia kita ada HSC, this is a value HSC. Score, this is math score. So cara dia, ini contoh dia. Contohnya saya ada data, saya ada set data lain. Ini mathematics achievement, ini grade di high school dia. Jadi saya dah check linearity, everything saya dah check. Untuk regression simple saja. Klik analyze, klik dekat regression, klik dekat linear. Bila kita klik dekat linear, dia akan keluar pop-up box macam ni. So kita masukkan dependent list kita. Dependent list kita adalah mathematics achievement. Independent kita adalah grade. Dan method by default dia akan guna enter. Sebenarnya dia ada banyak. Tapi untuk simple linear regression kita guna enter saja. Kita klik OK. Kita akan terus dapat outcome macam ni. Outcome macam ni simple saja. Kita kembali ke table. Nanti saya akan tunjuk contoh SPSS. Table yang pertama yang kita kena check ialah table model summary. Table ini memberi kita apa, maklumat apa. Dia memberi maklumat kita berapa peratus ketepatan. Iaitu kalau kita tengok kat sini nilai R ialah 0.5. Maksud dia kat sini ialah this is a correlation value. Kalau kita tengok dekat adjusted value ni 0.24, maksud dia apa? Maksud dia ialah 24.4% variant DV can be predicted by IV. Maknanya nilai ketepatan ataupun nilai DV hanya dipengaruhi oleh IV 24% saja. 75% lagi mungkin dipengaruhi oleh benda lain. Okey, itu kita punya DV, itu yang table yang pertama yang kita kena check. Table yang kedua yang kita kena check ialah ANOVA table. ANOVA table ni adalah kita nak mengesahkan sama ada model itu boleh pakai ataupun tak boleh pakai. Yang kita dapat tadi kan nilai 24% tu, boleh pakai ke tak boleh pakai? Boleh pakai, tak boleh pakai, kita kena tengok nilai signifikan ni. Kalau nilai ni lebih kecil daripada kosong, lebih kecil daripada alpha, memang kita boleh predict. Maknanya model ini boleh diterima pakai. So, F1, nilai 1 ni kita ambil nilai daripada sini. Nilai yang satu lagi, nilai degree of freedom, 73. Nilai F ini kita ambil nilai ni. Nilai P kita ambil nilai ni. So, kalau orang statistik dia tengok macam ni, dia faham lah. Tapi macam mana dapat nilai ni? Yang ni sini, yang 73 ambil yang ni. So kita dah tengok kat sini, maka kita
mengatakan bahawa model itu boleh diterima pakai. Tindakan kita yang ketiga apa yang kita buat ialah kita kena bentukkan equation. Sebab matlamat regression ialah kita nak buat persamaan y sama dengan a tambah bx tu. So di mana nilai a, di mana nilai b dalam tabel coefficient ni. So ini adalah nilai b, nilai a, ini b, inilah nilai a. So dia kalau kita belajar matematik dulu kan, kita ada nilai paksi x dengan paksi y tu. Kalau masih ingat lagi zaman-zaman sekolah tu, kalau kita belajar kita ada y, ini adalah c kan. So kita nak carikan persamaan y sama dengan mx plus c. Sekarang ni kita nak cari, kita dah dapat cari nilai m, kita dapat cari nilai c. Ini adalah nilai c, ini adalah nilai m. Okay, so itu sebab apa? Kalau kita tengok ni, the regression coefficient equal to the slope, the best fit line equal to 0.144. So our equation is predicted math achievements equal to 0.397. This is a C plus 2.142. We have to time with the grade. Jadi kita boleh tahulah, okay, berapa you punya grade masa you high school? Dia kata dapat 5. So kita okay, agak-agak you nanti bila matematik you dapat ni je lah. So itu saja yang kita buat. Jadi macam mana cara kita nak tulis report? Sekejap saya padam dulu yang warna merah saya ni. Okay. So macam mana cara nak tulis yang nilai kat sini ialah sekiranya kita nak jadikan constant ini kosong, kita boleh gerakkan dia ke bawah, dia seolah-olah dia punya pitasan pada paksi x 00 y, kita akan dapat nilai ni. So this is a nilai regression value lah, simple regression value. Okay, tapi cara nak tulis report, ini cara kita tulis report. Kita buat, ini adalah apa style. Kita buat table macam ni. So table ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada nilai ni. Kita copy nilai ni, kita masuk dalam table ni. Nilai B, nilai standard error, nilai beta, nilai T. Nilai T ni dapat daripada mana? Daripada sini juga nilai signifikan ni. Okey. Yang ni kita boleh copy direct, tapi nilai-nilai yang kat bawah ni kita copy daripada nilai table-table sebelum ni. Nilai R kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada nilai R yang ni. Yang ni. Nilai R yang ni. Nilai R square. So nilai F, kita ambil nilai F daripada table outbound bar. So kita tulis dalam macam ni. So kita tulis adjusted, nilai F, nilai P. So bila kita dapat saja table macam ni, kita terus boleh tulis kita punya conclusion. Apa kita punya conclusion? Ayat pertama, apa kita guna tu? Simple linear regression was conducted to investigate what? How well grade in high school can predict mathematics achievement score. So what is our result? The result was statistically significant. How can we say statistically significant? Based on the F value, then P value here. So F173 equal to 24.87, P is less than 0.01. So that is, and the identified equation to understand this relationship was mathematics achievement is considered as a DV equal to 0.4. Kenapa saya guna 0.4? Saya roundkan two decimal number. 0.39 jadi 0.4 plus 2.14, we have to time with the grade. And for the adjusted R square, what we have to explain, how many percent IV can predict DV. So based on the adjusted R square, the value is 0.244. This indicates that 24% of the variance in the mathematics were explained by grade in the high school. According to the Cohen, this is a large effect. So large effect ni dia ada formula lain. Cohen kita boleh tengok kepada nilai R. Dia punya large effect ataupun small effect. So kita dah boleh tulis report macam ni. Saya rasa itu adalah berkenaan dengan simple linear regression. Ada soalan tak? Is okay? Is okay? Boleh faham kan? InsyaAllah, betul. InsyaAllah, Alhamdulillah. Maknanya belah petang ni baguslah, semua faham. Sama ada buat apa saya tak tahulah. Nak tanya yang correlation tadi kan, Pearson tadi kan, dia semua ambil mean ya doktor? Dia tak semestinya. Doktor? Tak semestinya. Mean. Dia boleh guna nilai skor, boleh nilai mean, boleh. Janji dia adalah data skill.
saya sebab saya dalam research saya ni, contoh yang saya bagi ialah nilai mean. Sebab saya guna Likert skill, saya kira mean. Tapi kalau kita tak guna nilai Likert skill, mean, macam contoh tadi saya guna matematik tadi kan, saya tak guna nilai mean. Kita boleh guna nilai score. Boleh. Apa-apa saja janji dia adalah data skill. Boleh. Oh, data skill. Tak semestinya mean. Okay. Yang doktor cakap tadi, yang Cohen tu saya punya tadi, yang Cohen tu, yang Cohen ni lah yang doktor ajar ni. Yang Bukan. Itu lain. Dipanggil kappa Cohen. Cohen kappa. Yalah, kalau tak silap saya Cohen kappa tak silap saya. Cohen kappa. Saya pernah buat lah sekali. Tapi dia tak famous. Dia ada banyak lagi yang antara kalau you nak cari material, you cuba tengok reliability test for categorical data. Okay. Dia bawah tu, dia punya tu. Dia ada salah satunya adalah Cohen kappa. Dia ada lagi nama-nama pelik dia. Tapi yang selalu ada dalam buku Cohen kappa lah. Okey. Okey, ada apa lagi tak yang boleh saya bantu? You ada masalah tak nak tentukan nak guna t-test ke ANOVA ke, ada masalah tak? Okey, saya ada masa ni. Okey, saya nak share dengan awak ada satu slide. Doktor lagi satu doktor yang nak tanya yang normality tu dia. Kadang-kadang kita tak apa nampak dia punya distribution tu sama ada linear ke tidak. Just scattered je. Okey, dia kalau untuk tengok dia punya tu normality tu kita normality test dah buat kan? Okey, kalau salah satu cara lagi ialah kita nak tengok linearity tu. Linearity tu kita boleh guna plot, scatter plot. Tapi tak nampak sangat, tak jelas line, tak ada line, macam tak ada line. So dia boleh dia lebih kurang lah. Dia sebab kalau kita plot kita buat scatter plot, kalau dia berserak, dia jadi seolah kita tengok serakan dia tu macam curve tau. Macam curve. Yang tu dia bukan linear. Sana saya tak ada contoh Tu pakai Spearman lah yang tu. Bukan. Selain bukan, dia macam plot tu lah, apa lagi? Dia ada untuk tengok normality ke? Sekejap. Untuk tengok normality. Ya, untuk Spearman dengan Pearson tadi tu. Okey, Spearman dengan Pearson. Pakai plot aja kan? Tak, bukan pakai plot. Untuk test normality ke? Ya. Okey, untuk test normality macam kita buat pagi tadi. Itu yang P, tengok P value apa semua tu. Macam-macam cara tadi. Ya. Ada 2-3 cara, bukan plot. Tapi yang correlation ni plot saja kan? Correlation plot saja. Yang untuk bivariate ni nak tengok normality dengan cara apa? Okey, sama je. Sama dengan pakai. Dia semua normality sama. Sebab dia macam ni, contoh dia macam ni. Okey, saya faham apa yang awak risaukan. Contoh dia macam ni contohnya saya tunjuk saya punya ni lah. Saya tunjuk SPSS saya. Kalau salah apa faham saya ni, kita betulkan balik Okay, contoh dia. Contohnya saya nak correlation antara job control at works dengan quality of life kan? Betul. Kalau kita tengok dekat sini, nilai Karma Graph ni dia lebih kecil daripada alpha 0.05. Tak memenuhi kan? Tapi kalau set dekat Shapiro Weeks, dia dah memenuhi. Maknanya saya dah boleh anggap data saya adalah normal. Boleh faham? Ini ya, kita boleh pakai. Mana data saya normal. Maknanya quality of life pun bell curve, mean pun bell curve. Cek kat sini dulu.
Okey, katakan. Doktor nak Katakan. tanya. Okey. Kalau macam tadi doktor cakap kolmograf dengan Shapiro ni dia ada dia punya berapa dia punya apa tadi? Sampel dengan sampel. Lebih 50 atau bawah 50 Ya. tu kan? Ya. Tapi kalau kita punya data cakap lebih 50 tapi kolmograf tu pula yang nampak lebih signifikan daripada Shapiro. Macam mana? Selalunya macam tu lah. Kalau data awak banyak, yang ni akan lebih bagus. Oh. Kalau data awak sikit, yang ni akan jadi bagus. Okey. Jadi kita pakai mana-mana lah. Boleh pakai mana-mana, janji lepas. Oh, lepas. Okey. Janji lepas. Alright. Okey. Faham dah. Janji Okey. lepas Okey, katakan. Awak tengok di kat sini pun tak lepas. Saya guna pen lah kan. Kita tengok yang ni pun tak lepas. Ini dah tak lepas. Yang ni pun tak lepas. Jangan takut. Ini baru tempat yang pertama. Kita pergi tempat yang kedua. Tempat yang kedua kat mana? Kita check dekat sini. Dah lepas depan yang pertama. Saya padam dulu. Yang pertama tak lepas. Kita check yang kedua. Kat mana yang kedua? Dekat skewness value. Kalau pertama lepas tu tak payah check kedua lah. Kalau yang ni dah lepas, tak payahlah pergi yang kedua tu. Okey, katakanlah ini tak lepas. Yang ni pun CP-CP je kita dapat. Macam tak puas hati je hidup kita rasa tak puas hati kan? Jangan risau, pergi kepada yang seterusnya. Normal, dia akan jadi gurut. Macam ni kan dia melengkung-melengkung kan? Kalau dia perfect normal, dia akan kari lurus. Titik-titik dia ni betul-betul kat atas ni. Dan dia punya scattered pun, kalau kita tengok ni kan, dia dah ada lebih daripada 0.3 ni. Mana dia ada outliers data ni. So kalau kita tengok dekat ni, okey cantik, tapi kalau kita tengok yang bawah ni, dia ada outliers, tak ada outliers juga. Selalunya kalau kita nampak yang ini kalau scattered bawah lebih daripada 0.3 ke bawah, kita akan ada satu titik atau dua titik. Dua berada di luar daripada kotak ni. Oh. Boleh? Macam tu nak buat macam mana? Macam tu, cara dia paling senang, delete data tu. Oh, delete je lah. Delete data tu. Data tu adalah data outliers. Okey. Baik, doktor. Boleh? Delete data tu. Delete je. Ataupun kita ubah data tu. Jadi untuk test abnormality cara dia semua sama untuk correlation sama saja. Test ke semua sama. Ya, sama. Okey. Normality. Normality tenang je. Okey, saya nak share sebelum kita akhir petang ni, saya ada satu slide. Yang ni adalah kelas untuk intermediate. Saya rasa sebab kita ada masa, saya explain jugalah. Okey. Yang ini adalah statistical concept. So yang ni pun saya rasa saya cuma nak tunjuk ialah ni macam samalah saya explain, cuma saya tambah sikit. Manalah tahu kot awak nak advance punya analisis kan. So kalau awak nak cari hubungan, macam mana kita nak tentu, inilah dia punya laluan dia. Sama ada nak guna bivariate ke, correlation ke, multi-regression ke, kita kena tengok kita punya DV dengan IV. So kalau kita ada satu DV, satu IV, kita guna bivariate. Tapi kalau kita guna ada satu DV, kita ada banyak IV, kita guna multi-regression. Okay. Tapi kalau kita ada banyak DV, banyak IV, kita tak boleh guna ni. Kita guna pop analysis. Okay, contoh bivariate, inilah apa yang dikatakan sebagai bivariate. Contohnya, kita punya research question kita, what is the relationship between SPM score dengan CGPA first semester? So ada berapa variable yang terlibat? Ada dua je. Satu-satu. Ini adalah bivariate correlation. Sebab kita nak tengok relationship saja. Kita tak nak tengok, kita tak tentukan mana satu DV, IV tak penting. So, okay, tapi kalau regression, kita ada satu nilai predict satu nilai lain. To what degree SPM predict CGPA. Maknanya ini adalah IV, ini adalah DV. Dan DV, IV penting. Yang ini kita guna regression. Okay, bila macam tu, kita kena tengoklah. So antara sama ada nak guna correlation ataupun kita nak guna regression. Boleh ? Okey.
Tapi kalau kita pergi pada multi regression tu pula, kita pentingkan DV dan IV. Tetapi DV kita ada satu, tapi IV kita ada banyak. Macam contoh ni, which combination of the risk-taking behavior, so we have alcohol, drug, vandalism, everything, best predict the amount of the suicide behavior. So yang ni adalah multi regression. So ini analisis saya tak cerita. Okey, untuk difference tu pula, dia ada banyak lagi nama-nama yang kita kena belajar. Okey, untuk kelas intermediate nanti, saya akan ajar semua ni. Hari ni saya cuma ajar awak T-test dengan ANOVA je. Yang ni saya akan ajar. So, yang ni kita kena tengok. So, dia ada syarat-syarat dia. Okey, kalau saya tunjuk contoh satu lah ANCOVA. Apa makna dia ANCOVA? Apa beza dia antara ANOVA? ANCOVA ni dia ada covariant. So, ini adalah T-test. Kita dah belajar tadi. So, kalau kita tengok pada research question ini, do male and female have a significant different math score? Okey, saya nak tengok apa ni? Saya nak tengok different. Okey, nak tengok different. Ada berapa group? Ada 2. Okey, 2. T-test. So, math score ni skill dia apa? Skill dia adalah continuous data. Okey, so saya guna T-test. Dah settle. Okay, yang ni pula. One way, saya nak tengok difference juga antara sesama saja. Tapi kalau kita ada tu lagi, dia panggil covariant. Yang teori ANOVA macam-macam lagi lah ni. Intermediate, saya explain lah. So sebenarnya cara nak buat ialah senang aja. Kita guna table ni, kita boleh identify apa test yang kita nak pakai. Okay, saya rasa untuk hari ini itu saja. Ada apa-apa tak yang boleh saya bantu? Doktor, saya nak tanya. Macam multi regression yang tadi doktor tunjuk tadi kan? Okay. Maksud yang tadi doktor tulis which combination of risk taking behavior, amount alcohol use, drug ni semua kan. Kalau lah kita tak confident nak buat multi regression contoh. Okay. Boleh. Kita nak jadikan dia simple regression tetapi dengan setiap kali kita buat tu kita ambil hanya satu variable. Boleh. Boleh juga kan? Boleh juga. Boleh juga. Jadi ada tak apa-apa type error nanti apa? Error type error. Tak ada error. Yang tu dia tak ada error. Yang tu tak, sebab dia adalah benda yang berbeza-beza. Cuma kita punya conclusion tu adalah sebab sesuatu benda dalam hidup kita ni tidak dipengaruhi oleh satu benda. Sebab mungkin dia dipengaruhi oleh benda-benda lain. Betul. Why? Contohnya kita punya performance. Kita nak tengok pelajar performance ke student kan? Kita nak tengok in term of attendance to the class. Takkan kita nak tengok attendance semata-mata. Mungkin dia dipengaruhi oleh kawan dia ke, parent education ke. Jadi kita kena combine lah. Jadi kalau kita cuma compare. Kalau kita nak analyse tu kita buat satu dapat satu result. Boleh juga kan? Boleh. Okay, tapi bagi saya lebih baik you combine terus. Multi regression multi regression terus. Okay, saya rasa saya ada slide multi regression. Nanti saya tunjuk contoh multi regression satu. At least kita ada masa ni. Saya tunjuk contoh multi regression satu. Okay, ini contoh multi regression Okay. So dah bincang tu saya tunjuklah. Ini multi regression. Boleh nampak kan slide saya kan? Okay, so multi-regression, multilinear regression ni kita punya equation kita tambah lah. Kalau tadi kita ada X1 je, ini kita ada X1, X2, berapa banyak yang kita nak. Ya, so apa yang kita perlu buat? Contohnya saya nak tengok, kalau tadi saya ada Y equal B plus AX saja. Sekarang saya ada Y equal B plus AX1 plus AX2 plus AX3 sampailah berapa banyak saya ada. Jadi kita namakan multiple linear regression. So to predict CGPA based on the calculus test, based on the score, based on gender, based on the race, everything. Okay, so dia banyak lagi lah syarat dia. DV mesti dalam bentuk ratio. Lepas tu IV boleh bentuk interval ratio, tapi kita boleh juga kalau ada categorical, tetapi kita kena transform into the dummy values. Macam contoh job kategori tadi, kita ada 3 kan. Kita nak tengok juga
tak oleh job kategori. Kita ada nilai clerical, managerial, top manager. Jadi setiap satu tu kita kena buat dummy variable. Dia ada proses lain lagi lah. So kita kena dalam mempengaruhi. Sebab kalau di mereka ini saling mempengaruhi, kita akan dapat nilai Y yang tidak tepat. Jadi sebelum kita buat multi regression, kita kena check dahulu antara A dengan B dengan C ni, mereka tidak ada hubungan. Itu kita namakan sebagai multicollinearity. Boleh faham So cara dia nak buat benda tu simple saja. Okey, iaitu kita check multicollinearity. Okey, katakan saya ada data-data, jadi cara nak check dia senang saja. Okey, contohnya saya ada sekejap. Okey, contohnya saya ada saya nak tengok ini slide ni saya cuba tukar slide lain. Slide ni dia ada macam terputus. Sorry, dia macam ada putus. Okey, betul, yang ni betul. Okey. Okay, contoh dia macam ni. Contohnya, I try to predict mathematical achievement based on the 7 variables: motivation, competence, pleasure, grade in high school, further education, mother education, and gender. So I have 7. So what I need to do, I need to check whether these all 3 sevens, the 7th item here is not correlate each other. So jadi apa yang saya perlu buat? Saya klik dekat correlate, pergi dekat bivariate, masukkan semua variable yang 7 tadi tu. Klik OK. Okay, so kalau yang ada list, kita exclude semua, kita klik OK. So kita akan dapat outcome macam ni. So macam kita buat correlation tadi lah. So saya besarkan, apa yang kita perlu buat ialah kita kena check, ada tak nilai up lebih besar daripada 0.5. So bila kita check ada 2 tempat lebih besar daripada 0.5. Iaitu antara father education dengan mother education is quite high correlation. Antara motivation skill dengan competence pun is quite high. Ini buku ada certain guna 0.5, ada setengah buku guna 0.7. Kalau cohort diguna 0.9. Ada banyak-banyak lah. Tapi kalau saya guna 0.5. Sebab saya nak tengok lagi. Sebab kalau kita ambil 0.7, kalau kita base pada cohort 0.5 pun kita dah besar lah. So, ini dia ada multi-correlative problem. Jadi apa yang saya perlu buat ialah, saya kena buatkan variable baru, adanya mother education dengan father education saya kena tukar. Saya tak boleh guna father education, mother education. Apa saya perlu buat? Saya jadikan ialah parents education. Ataupun salah satu variable ni saya kena buang daripada saya punya variable. So we deal with the problem, we usually aggregate or eliminate variable with the high correlate. So dah siap yang tu. So cara dia simple saja. Katakan saya nak tengok ni. Katakan saya dah tak ada masalah ni. Kata bila saya buat ni, masalah correlation, multi-correlation tak ada. Collinearity tadi saya buat yang ni. So apa yang saya buat? Saya pergi dekat analysis. Ni dia punya proses. Analysis, regression, linear, masuk semua. Ini dia punya text lah. So pergi analyze, pergi regression, pergi pada linear, masuk dekat dependent. Yang independent semua 7 tadi masuk dekat sini. Sama macam simple linear tadi. Klik OK. OK. Bila klik OK, lepas tu kita kena klik dekat statistik.
Klik dekat statistik, kita kena klik dekat estimate, model fit, descriptive, kita kena ada juga collinearity diagnose. Klik continue, kita akan dapat outcome macam ni. So, table yang pertama kita check kat sini. Sebab saya ada tik. Kalau ada missing data, data tu saya buang. Data asal 75, tapi antara 7 tu ada yang missing. So 69 saja valid. Okay. Lepas tu itu in term of validity of the data. Yang kedua saya check dekat collinearity. Okay, correlation. Correlation ni mana dia? Saya check one to one. Daripada nilai-nilai ni, mana nilai P yang lebih kecil daripada alpha? Saya tengok kalau kita tengok sini, kalau kita tengok kat sini, motivation, competence, grade, semua adalah significant correlate. Yang tak significant correlate adalah pleasure saja. Yang ni saja yang lebih besar. Maknanya dalam analisis saya ni, ada 7 variable itu menyumbang kepada mathematical achievement. Tetapi pleasure ni tak menyumbang pada mathematical achievement. Jadi bila saya nak analisis nanti, saya boleh buang yang ni. Saya boleh buang ini. Ataupun kalau saya nak kekal pun tak ada masalah. Okay. So in term of multicollinearity, macam tadilah. Motivation and competence pada education. Okay, so yang ni ada masalah. So saya kena buatlah. Saya kena buang ke apa. Itu saya kata untuk buat multilinear regression, banyak proses yang kita kena buat. Okay, lepas tu yang kedua, table yang kita kena check ialah macam sama dengan kita tengok simple tadi. Kita check kat sini. Maknanya berapa peratus kita boleh pakai model kita. Daripada sini kita check dekat adjusted tu, maknanya kita boleh kata 76%. Semua IV 7 tadi tu boleh predict DV. Okey, betul tak betul kat mana? Kita kena check dekat ANOVA table. Bila kita check ANOVA betul, ANOVA table kata boleh pakai, model tu boleh pakai. Sebab dia lebih kecil daripada alpha. Jadi apa kita boleh buat? Kita check dekat sini. Ini adalah kita punya equation dah. So kita check kat sini. Daripada equation kita dapati only grade and gender saja yang significant. Masa kita tengok one to one tadi hanya satu. Yang ni adalah kita consider macam kita tengok one to one. Yang ni one to one, maknanya ini seolah-olah macam kita tengok simple linear regression. Yang ni dengan yang ni. Tetapi bila kita combine, dia yang valid hanyalah ada satu saja, ada 2 saja, iaitu grade dengan ini. However, walau bagaimanapun, disebabkan ANOVA kata model tu okay, dia boleh pakai. All the variable need to be included to obtain the result because of the overall F. They say that all variable is valid in the equation. So, ini adalah tolerance. Memang banyak lagi lah yang saya kena explain. Saya rasa dah petang ni kan, explain ni pun akan menyebabkan kita lagi pening lah. So cara tu report, inilah cara kita report. Multiple regression, everything. So inilah kita punya table. Kita ambil. Itulah dia beberapa cara yang kita boleh pakai. Saya cerita lebih detail pasal multi regression ni dalam kelas intermediate saya. Is it okay? Ada apa-apa soalan? Doktor yang missing data. Tadi macam mana doktor buat? Macam mana nak buat? Okey, dia ada okey, bagus. Yang missing tu dia ada dia punya cara dia. Sekejap saya buka slide ni, kita buka data screen. Okey, untuk buat data sebenarnya kita kena buat data screening. Okey, kelas intermediate saya akan fokus pada data screening. Okey, so sebenarnya kalau kita pergi kepada lebih canggih kita punya analisis, kita kena buat data screening. Apa yang data screening yang kita buat tadi, saya cuma fokus sikit je tadi. Normality je. Sebenarnya data screening yang kita kena buat ialah kita kena tengok missing data, kita kena tengok outliers data, kita kena tengok accuracy of the data. Accuracy of the data pun saya dah tunjuk tadi, iaitu kita nak tengok dia punya range. Ada tak berada di luar range? Kita boleh edit dia. Okay, so untuk missing data, ini dia punya cara dia. Apa yang boleh kita buat ialah kita cuba buat 2 group.
kalau you ada banyak missing data lah. So kalau contohnya awak tengok missing data, you buat yang ada missing data sebagai grup 1, yang tak ada missing data sebagai grup 2. Kita buat t-test, kita compare. Ada beza tak? Kalau ada beza, maknanya missing data tu you kena handle betul-betul. Tapi kalau tak ada beza, kita boleh delete saja. So if there is no difference, we can delete the subject. Tapi kalau signifikan, kita kena replace. Untuk replace, dia ada 4 option. Kita replace missing value tu dengan nilai yang kita rasa-rasa macam okey lah, agak-agak okey lah kot data ni. Kita masuk yang data tu. Tapi yang paling famous sekali ialah kita masukkan nilai-nilai mean. Sebab kita punya analisis ialah lebih kepada data center kan. Jadi yang paling famous digunakan ialah kita replace missing value tu dengan nilai mean. Contohnya variable apa yang you ada missing data. Contohnya blood pressure. Ada yang blood pressure tu kan. Jadi daripada 100 orang tu, you ambil nilai mean, tempat missing tu you replace dengan nilai mean. Mean tadi. Ataupun you replace dengan guna equation regression. Mana daripada banyak-banyak variable tu you buat satu formula equation untuk buat remissing value. So dia ada step dia lah. Yang paling bagus guna regression ni lah sebab kita ambil kira nilai-nilai lain. Boleh faham So cara dia kita tengok frekuensi box semua sekali. Okey, apa yang kita buat ialah kalau kita tengok missing data kita itu kurang daripada 5%, kita boleh proceed je. Tapi kalau awak tengok missing data awak tu lebih daripada 5 ke 15, you kena replace. Tetapi kalau variable tu awak dapati missing data lebih daripada 15%, awak tak boleh guna variable tu. Sebab dia akan kacau awak punya analisis. Kacau. 5 to 15 Okey. Okey, 15. Ini ikut buku Taberchik kata saya. Saya ambil buku daripada Taberchik ni. Dia punya fixing ni. Contoh macam mana saya nak buat untuk handlekan missing data. Descriptive, frekuensi, job kategori. Saya check kat sini. So tak ada missing data. Okey, beres. So no missing data. So kalau bila saya check ni, saya dapati nilai ni, bila saya calculate dia lebih daripada 15, saya kena buang variable ni. Okay, so kalau tidak kita min lah, pakai min yang simple tu. Kita replace dengan nilai min. Pakai min. Replace dengan min. Ni kita replace dengan nilai min. Dapat full lah. Dia ada. Kalau replace tu maknanya full lah. Sebab dia boleh replace. Macam mana kita nak replace missing value? Pergi dekat transform, pergi dekat replace missing value. Dekat sini dia ada variable dia. Kita nak guna mean ke, series ke, linear regression ke, dia boleh masuk equation kita kat sini. Tapi saya rasa itulah yang tu pasal missing data everything tu saya explain dalam kelas intermediate. Okay, thank you. Okay, so banyak benda lagi yang kita kena masuk. Tapi kalau awak punya analisis sehingga mencari ANOVA, t-test, simple linear regression rasa dah cukup. Tapi kalau analisis awak perlukan multiple regression, awak perlukan Markova, MANOVA, everything, awak kena belajar lagi detail lah. Okay. Doktor, tadi doktor ada cakap kalau data tu tak normal, nak jadikan kepada normal macam mana? Okay, boleh. Boleh, kita boleh buat. Sekejap saya tengok. Kita boleh transform dia. Sama juga tadi. Sekejap saya tengok ada tak dalam saya punya. Sekejap saya share kejap. Data screening. Okay. Data screening. Okay, so ini data screening. Ini yang kita belajar lah. Ini kalau kita nak check outliers. Kita pun nak check juga outliers. Sama data kita tu outliers juga tak outliers, kita kena check lah. Ini yang kita kena sebagai outliers tu. Kalau data kita tu, yang outliers ni yang menyebabkan data kita tak normal. Tapi kita boleh handle data outliers ni. Kita boleh paksa dia supaya dia bukan kategori outliers.
So kita betulkan dia, kita adalah cara dia. So kita delete ataupun kita alter. So bila kita delete alter, kita dah settle. Untuk normality pula, ini dia punya step dia. Cara nak kita run, kita kena macam mana kita nak fixing. Okay, inilah dia punya formula dia. Kita boleh transform. So kalau border rate skewed, post substance skewed, kalau tengok ni nama-nama ni kan pelik kan. Kita tengok gambar rajah ni lah. Kalau awak tengok, awak buat histogram plot, bila awak plot histogram ni kan, ini kan bentuk dia macam ni lebih kurang. So kalau saya comparekan dengan contohnya yang ni, macam ni kan bentuk tadi lebih kurang kan. So untuk transform saya guna yang ni. Saya guna formula dia ni. Kalau bentuk macam ni, saya guna ni. Kalau bentuk macam ni, saya kena guna formula ni. Kalau bentuk dia macam ni, saya kena guna formula ni. Itu untuk transform normality. So adalah explore. Ini contoh contoh saya ada data. Saya ni bila saya buat, saya check semua discrete outliers data, everything normality plot. Bila saya dapati dia adalah menghampiri nilai 1. Dia pun menghampiri nilai 1. So walaupun dia close to the -1 kan. So bila saya tengok ini macam seolah-olah dia skewed. Yang ni okay normal, yang ni skewed. Jadi yang ni saya perlu transform. So cara nak transform sebab kenapa dia skewed? Kalau kita tengok dia ada echo ni. So dan kalau kita tengok dekat normality test pun dia lebih kecil daripada alpha. So dia tak normal. Jadi apa yang saya perlu buat? Berdasarkan pada bentuk-bentuk dia adalah moderate negative skewed. Saya kena guna formula ni. So saya masukkan formula. So bila saya masuk ni sebab dia moderate kan. Ini bentuk dia. Saya guna formula ni. Skewed K minus X. Apa nilai K? Nilai K adalah nilai yang paling besar. Dalam tu dia adalah kita boleh tentu nilai K tu. Nilai K adalah berdasarkan kepada nilai, dia adalah calculation dia. Memang kita boleh buat. So bila kita transform ni, bila kita run lagi sekali, data kita dah jadi normal dah. Tadi dia skewed kan? Bila saya transform dia dah jadi normal dah. So bila saya analisis nanti, saya kena guna data yang saya transform ni lah. Jangan guna data asal tadi. So itu formula-formula dia. Ada soalan tak? Tapi doktor, dalam reporting, dalam reporting kita kena cakap lah ya, kita kena mention lah, we have to mention. Kita kena mention. Okay. Yes, kita kena mention. Kita kena beritahu lah kita buat data transformation. Kita kena report. Ini contoh ini sekejap saya tengok. Sekejap, saya rasa saya ada contoh report yang saya dah buat. Manova ke kat mana Tak ada. Kita kena beritahu dalam report. Sekejap. Mana dah? Factorial. Sekejap. Okey. Ini contoh. Ini adalah contoh lain lah. Yang ni yang dalam kelas intermediate saya tunjuklah ni. Ini contoh antara report yang saya buat lah. So kalau kita tengok kan, the table 1 show everything lah adalah. So kalau kita tengok sini, kita explain yang merah ni, kita explain dia punya assumption tu. The assumption of independent observation was made and assumption of homogeneity variant normality distribution as dependent variable each group was checked. The assumption, so kita beritahu lah. So the assumption of normal distribution are dependent variable each group is not violet. So kita explain kat sini. So kalau kita kata dia violet, kita beritahu kita buat data transformation dalam report. Kita beritahu. Sebab kalau kita tak beritahu pun tak apa. Sebab takut report kita panjang sangat kan. Bila orang tanya kita boleh jawab.
Selalunya orang tulis. Ada lagi tak soalan? Apa kelebihan parametric and non-parametric tools? Okey, kelebihan dia. Kelebihan dia senang je. Parametric, non-parametric ni, dia very loose lah. Non-parametric ni dia tak penting. Assumption tu. You dapat, you buat aja. You tak payah buat normality, tetapi untuk buat inferential statistik, parametric is lagi accurate lah. Lagi accurate. Sebab saya pernah buat satu research, ada satu, saya minta maaf kalau ada medical student. Ada satu medical student, dia buat journal. Journal tu adalah Scopus Journal, IS Journal Index. Apa yang dia buat ialah, dia punya conclusion, dia mengatakan siapa yang berada di bawah kabel elektrik akan kena penyakit leukemia. Dan artikel tu publish satu dunia menyebabkan TMB hired Uniten untuk buat research untuk lawan balik dia. Dan dia guna chi-square saja. Chi-square ni dia guna apa? Dia ambil 97 responden yang kena penyakit leukemia dan didapati majoriti yang 97 orang tu yang kena penyakit leukemia duduk 100 meter daripada kabel elektrik yang besar tu. Sedangkan penyakit leukemia kan takkan 97 orang tu saja. Jadi dia ada bias kat situ. Jadi tim kita orang terpaksa buat counter balik. Kita pergi balik pada 97 responden tu, kita cek dia punya gaya hidup, parent, rumah dia macam mana, berapa tingkat, berapa elektrikal, berapa kabel. Bila saya masuk variable lain, jarak daripada kabel elektrik itu terus tak signifikan. Sebab satu dunia terkejut. Sebab TMB terus ditanya, macam mana you boleh buat dibenarkan macam-macam. Kalau tidak, TMB kena saman. Bila kita buat research balik, so dia guna chi-square. Chi-square ni dia adalah non-parametric. Dia macam loose sikit lah. Orang boleh persoalkan. Okey, bagaimana transform data tidak normal pada saya dah tunjuk tadi. Boleh tak ada buku tak untuk hari ini? Buku macam-macam ada. Okey, buku yang saya suka tunjuk pada student saya ialah buku ni. Okey, you carilah kat internet ada banyak. Buku ni satu. Okey, saya ada buku ni satu. Okey, yang ni buku ni satu. Okey, ni buku ni satu. Nampak tak buku ni? Nampak tak buku ni? Boleh Besarkan sikit, Doktor. Nampak tak? Sekejap saya besarkan. Nampak kan? Okey tak? Nampak tak buku ni? Author Nampak dia. tak? Nampak kan? SPSS Intermediate Statistik ni. Nampak. Nampak Okey, buku ni okey. Kenapa saya suka buku ni? Sebab buku ni ialah kalau contoh kita buat analisis, contohnya multi-regression. Saya besarkan sikit. Apa yang saya suka buku ni ialah dia tunjuk step by step. Lepas tu dia akan tunjuk macam mana cara you nak interpret. Yang paling penting kepada student ialah macam mana nak tulis report. Sebab kita nak tulis report kan. So saya suka sebab dia akan tunjuk pada awak macam mana nak tulis report. So contoh dia tunjuklah macam yang saya kata lah. Ini yang kata namakan sebagai scatter plot tu. Step by step. Dia tunjuk how to write a report. So saya pun guna buku ni untuk saya buat note. So you just boleh copy, you tukar variable you apa yang you nak buat. Ini satu buku lah. Ini buku yang intermediate. Ada yang basics. Ini yang intermediate. Yang basic boleh share tak Doktor? Buku tu. Tak apa, you cari je kat internet, ada banyak. Tak boleh share. Tak boleh share dekat Google Classroom. Salah. Okay. Okay, so saya buku ni saya ambil kat internet je, saya download. Okay, kalau awak nak cari buku, ini dia punya laman web. Saya tunjuk satu laman web.
You boleh cari. You cari buku apa you nak. Sekejap, saya share kejap. Stop sharing. Sorry. Okay, ini saya punya. Okay, you pergi dekat sini. Ini dia punya URL dia. Z Library. Dia punya URL dia b-ok.org. Nampak tak saya share ni? Nampak doktor? Ni, ambil kat sini. Ini you nak buku apa, you boleh ambil kat sini. Sebab ini saya boleh share dengan awak sebab ini ada kat internet. Saya bukan melanggar hak cipta sebab ini benda ni ada kat internet. Dan dia benarkan awak download 5 buku satu hari. Contohnya awak nak cari buku SPSS. Enter saja. So dia akan senarai semua buku SPSS yang awak ada. Buku yang saya tunjuk tadi pun ada. Dan yang paling best dia, contohnya SPSS using SPS statistik ni kan. You klik je, dia bagi awak download PDF. You download je, ada macam-macam buku awak boleh tengok. Z Library dan juga you boleh tengok articles. Ada 77 juta articles dan latest article. Buku yang dia appear pun tahun 2020 pun ada dah. Ni kalau kita susun by year kan. Tahun 2020 punya buku pun dah ada pasal SPSS. Data analytics. Okay. So b-ok.cc. Okay. Dah share buku dah. Bukan satu buku. Macam-macam buku saya share. Is okay? Okay, David Doktor, Ada lagi tak? Apa lagi soalan yang saya boleh bantu? doktor nak tanya. Okay. Dekat dalam SPSS kan, contohnya ada kolom yang kita tak nak, kita boleh delete ke? Boleh? Macam nak delete lah. Senang je. Klik clear. Contoh saya buka. Saya share kejap. Ini SPSS kan? Contohnya you dah buat kira kan? Yang ujung ni awak tak nak kan? Ya. Clear je. Klik mouse belah kanan. Clear. Clear. Dah settle. Okay. Ataupun you nak buat responden ni, nombor 6 ni kan? Clear je. Klik mouse belah kanan. Clear. Dah hilang. Okay. Ada lagi tak? Okay lah kot. So buku dah bagi, note dah bagi. InsyaAllah lah kot apa yang saya kongsi, apa yang saya ada tu insyaAllah memberi manfaat bersama lah. Kita akan ada lagi kan Dayang? Kelas intermediate. Bila Dayang Kelas intermediate 6 Jun. 6 Jun 6 Jun nanti saya akan buat satu kelas intermediate. Yang saya akan ceritalah semua tu, ANCOVA, MANOVA, semua tu. Yang tu saya akan tunjuklah, setiap step tu saya akan tunjuk data screening tu. Sebab yang menjadi masalah kepada pelajar yang saya tahu lah, pelajar ada masalah untuk buat data screening tu lah. Sebab setiap pelajar tu ada masalah masing-masing. Dan kalau you rasa perlukan bantuan saya, one to one pun boleh, you just beritahu, kita buat video conference macam ni pun tak apa. Sebab sekarang ni tak boleh jumpa kan. So you boleh email kat saya ke, ataupun kalau you nak tunjuk you punya output tu, kita buat video conference macam ni. You tunjuk kat saya okay, you delete yang ni, delete ni, lagi senang. Ada yang buat macam tu. Doktor, kalau boleh bagi zaman ke sebelum telefon PKP dia datang. Ya? Doktor, boleh bagi email address ataupun nombor telefon? Okey, cantik. Email address dengan nombor telefon. Mana saya punya? Okey, jadi secara saya sekejap Ada. Sekejap saya buka balik saya punya slide saya. Kelas yang mula-mula tadi. Ada nombor telefon tu.
Okey, saya share sekejap. Okey, ini saya punya sorry. Okey, ini saya punya email address dan saya punya nombor telefon. Sebelum ni kalau nota saya letak dekat share file tu. Share file tu kan, tapi masalah macam-macam. Senang letak dekat Google Classroom. So ini nombor telefon saya dan juga nombor email saya lah. Saya sekarang ni kerja kat Uni10. Lecturer kat Uni10. Saya ajar statistik kat Uni10. Dan saya ajar kelas research method. Okay, so insyaAllah. Doktor tak ada, kalau lepas PKP, doktor tak ada buat kelas ni ke dekat Uni10 kami datang? Saya buat kelas dekat ni lah, dekat Intan Dayang ni. Kelas kat ni apa, MPW tu. MPWS. PWS. Saya buat kat situ je. Saya tak buat kat Uni10. Okey. PWS. Boleh jumpa kat sana, Doktor? Boleh. InsyaAllah. Ada yang dibuat appointment, kita jumpa dekat MPW Bangi tu, saya pergilah. Saya tunjuk, at least you boleh tunjuk data you. Sebab lagi puas hati kan. Tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, email saya ataupun telefon saya ke, SMS ke. So, jangan segan lah. Kalau kadang-kadang tu kalau you email kat saya, kadang-kadang masuk dalam junk mail tu. Itu yang tak ada respon tu. Kesian, dia kata saya dah hantar 2 minggu lepas. Saya kata saya tak check. Dia masuk dalam junk mail. Okey, ada apa lagi tak yang boleh kita kongsi? Tak ada apa Okey, so saya kalau tak ada apa-apa yang nak ditanya, saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama dan saya juga ucapkan terima kasih di atas MPW kerana berikan kepercayaan kepada saya untuk running kelas pada hari ini. So, sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa pada yang berpuasa dan selamat menulis lah. Mana yang ada nak menulis tu. Terima kasih banyak-banyak doktor Sama-sama. atas ilmu yang diberi, sangat best. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa intermediate kelas pula. InsyaAllah. Dayang ada apa-apa nak cakap Dayang? Kita ambil gambar sekejap. Oh, nak ambil gambar sekejap. Besarkan Saya tutuplah stop sharing ni. Stop sharing tu dia ada banyak sikit. Boleh buka sekejap. Sekejap, saya tutup sekejap. Okey. Buka. Okey, betulkan rambut sikit. Wah, ramai rupanya. Baru nampak muka. Saya ada 2 gambar tu. Satu gambar belakang, satu gambar ni. Okey. Dah. Okey. Okey. So kalau kelas face to face sebenarnya lagi best sebenarnya. 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Dah. Dah Dah Dayang? Dah. Terima kasih semua. Saya dari tim MPWS ucapkan terima kasih sebab sertai kami hari ini dan minta maaf kalau ada yang kurang dari pihak kami. Saya ucapkan semoga maju jaya pada tuan dan puan semua. Terima kasih. Yalah, saya ucapkan selamat maju jaya pada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat best. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Majen. Sama. Thank you, Doktor. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama-sama. Itulah, tak kenal kan, tengok sikit-sikit, tengok nama je. Tak apalah, nak buat macam mana. At least pun dapat mengajar ni pun seronok juga. Hari-hari duduk mengajar macam ni lah. Tak tahulah student faham ke tak faham kelas saya tu.
Faham. Kalau kami yang first time datang pun faham, insyaAllah yang lain student mesti faham. Saya ada 2 kelas. Tak ada ramai dalam 150 orang student. Aduh. Lepas tu nak kena buat quiz online semua-semua tu lah. Okey Dayang, terima kasih Dayang. Thank Okay, you. Manager. Okay, bye-bye. Saya nak leaving meeting. Okay. Apa-apa Dayang tag saya nak Boleh, Manager. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.